Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera pada semua. Waalaikumsalam. Yusri Zulkifli Azwan Muhammad, Muhammad Fauzan Muhammad Zulkifli Muhammad, Pak Tawi Irwan Jalil Sepuja, Surya bin Roni, Amran Saad, Muhammad On Semaloi, Fazwan Ali, Epik Firdaus, Lahat Panda, Zamani Muhammad Zain, Lan Buana Harimau Jeram, Nik Muhammad Fahmi, Ahmad Rashidi, Abu Fawas, Pargon Usma, Syam Kudari, Tok Abah, Jamal Cik Hasan, Muhammad Asrul Ni bin Mustafa, Malik Hizir. Waalaikumsalam, saudara. Siapa yang memberi salam tu, teruskan perkongsian. Hari ni saya bersiaran secara live, lewat sikit saudara. Biasalah hari jadi bini nak bawa pergi jalan sana, pergi jalan sini. Tu yang kena dia cukup habis jadi botak. Dia panggil singa botak. Jadi pergi makan sana makan sini, baru balik balik buat nota sikit dulu. Study sikit. Jadi barulah boleh tekan button live. Nasib baiklah besok ni cuti kan. Jadi saya bersiaran secara live tuan-tuan di Facebook Muhammad Syafiq Abdul Halim page, dan juga di TikTok saya Syafiq Abdul Halim. Minta saudara semua untuk teruskan perkongsian. Terima kasih siapa yang ucapkan selamat jadi. Ibrahim Mak Asyam, Waalaikumsalam. Jadi apa nama ni, teruskan perkongsian di yang biasa tengok di TikTok tu, teruskan tengok di FB. FB ni penting tuan-tuan, naikkan view di Facebook ni. Bolehlah saya upgrade studio saya. Di FB ni penting view. Di TikTok ni tak apa sangat. Di Facebook ni dia mesti dahsyat. Tiger Fik, terima kasih. Yahya Umar, Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian saudara semua di TikTok dan juga di Facebook saya. Dan jangan lupa untuk mengikuti saya siaran ulangan tayangan perdana ataupun premier di saya punya YouTube saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim Official, dan juga fan, iaitu Muhammad Syafiq Abdul Halim Fan. Itu diuruskan oleh Berolah TV. Okey saudara, isu atlet. Alamak, tak masuk pasal isu atlet tu kan. Video Radhi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada sesiapa yang memberi salam, teruskan perkongsian saudara-saudara. Naikkan lagi view di Facebook. Saya tahu lewat esok cuti. Ya, ada banyak agak isu ni. Mukadimah saya tuan-tuan. Waalaikumsalam. Pada siapa yang memberi salam tu. Tak larang nak sebut nama semua tu, sikit pinggang ni. Saya ada gout tuan-tuan. Pergi makan granola, aiskrim apa dia panggil, iyau-iyau. Apa benda aiskrim dah, bini ajak pergi makan. Kena granola tu, kalau dia granola, apa nama, granola tapak kaki, sap, tengkap kan. Herik tu. Okey tuan, sakit tak sangka. Okey. Tapi tak apa, demi perjuangan kita akan teruskan bersiaran secara live. Okey tuan-tuan, ada orang share. Ya Ustaz, saya tak ada dah. Bini cukup. Okey. Ada orang share kat saya satu video live daripada Lobak Man. Lobak Man ni UMNO lah tuan-tuan, tak perlu saya nak cerita latar belakang. Dia marah. Dia kata Ismail Sabri ni pergi masuk live Syafiq tu bersebab dia tu orang bersatu kan. Marah betul dia kan. Jadi sial lah tuan-tuan. Marah-marah kena sakit jantung lah. Sekali menangis pula lagi kan. Orang suruh pergi hospital, tak mau, ini semua konspirasi, mereka nak bunuh saya. Sekali kena hantar buat gila pula lagi sekali kan. Jadi slow-slow lah sikit Sekali sakit jantung kan, sesat lah. Yang pertamanya tuan-tuan, Datuk Seri Ismail Sabri dia bukan masuk live saya.
Kan, jadi banyak jugalah member-member yang marah. Dia Abang Ben pun marah kan. Leslie pun cakap, "Oi, apa tak beritahu?" Kata Ismail Sabri masuk live. Dia tak masuk live saya. Kak ni, dia selalu dalam room-room kan. Room PH dan sebagainya. Jadi, apa nama, satu hari tu kan, jadi dia ada dalam room Abek Kerapu. Jadi saya pun masuk lah. Bila saya masuk, dia kata dia nak bawa main Datuk Seri Ismail Sabri. And dia suruh saya naik di atas. Saya kata, ini biar betul kan. Saya pun tak naik lah kan. Saya pun buat dang lah. Saya bagi alasan macam-macam lah. Nanti Abang Kerapu dengar lagi dia marah kat saya. Saya pun bagi alasan macam-macam lah. Saya kata ni tengah duk buat kereta, tengah makan pun semua sekali ni. Macam-macam alasan saya bagi kan. Takut mereka nak game saya kan. Jadi saya pun tak naik lah. Tiba-tiba tu saya tengok tiba-tiba Pak Mak muncul. Jadi bila dia muncul tu saya ambil lah opportunity tu. Peluang kena ambil lah kan. Dia panggil Mak Saleh panggil opportunity. Jadi bila saya naik tu saya dah ada soalan saya nak tanya. Saya ni sentiasa banyak persoalan dalam apa nama ni, dalam kepala saya. Sebab tu dia panggil kat saya dulu Riddle, Mr. Riddle. Banyak teka-teki dalam kepala saya, orang tak boleh nak baca. Jadi saya pun naik. Saya tunggu peluang yang sepatutnya. Dan saya tanya soalan yang saya nak jawapan tu. Saya dah tahu lah. Saya tanya soalan memang saya nak jawapan tu. Jadi dan saya pun ambil lah kesempatan kan. Bukan selalu dapat kesempatan tanya dengan mantan Perdana Menteri dan orang yang tertinggi jawatan dalam UMNO ni. Saya pun tanya soalan. Saya tanya soalan dan dia respon sebagaimana yang saya nak. Jadi mereka pun rekod lah. Mereka rekod, mereka pun telah pun memviralkan video tersebut. Jadi itulah dia punya cerita dia yang sebenarnya. Jadi saya rasa tak perlulah kita nak respon pada orang gila. Jadi Lobak ni, dia ni tahu dah kan. Mereka ni setiap hari mereka akan sebut nama saya. Sebab nama saya ni adalah zikir bagi mereka. Dan saya minta lah pada rakan-rakan semua, tak perlu dah nak share video mereka duk kata kat saya ke apa ke, BP lah. Lah ni mereka ada zikir baru. Zikir mereka adalah Syafiq. Jadi mereka ada zikir baru. Jadi setiap hari mereka akan sebut nama saya. Tak apalah kan, tu adalah satu marketing bagi saya, promosi tuan-tuan. Menaikkan view saya yang akan menunjukkan dengan begitu dahsyat dan hebatnya. Jadi tak apalah. Bila mereka nak motif, mereka nak jadi orang gila, kita tak payah nak layan lah orang gila. Bagi pendapat saya, Lobak ni, dia ni macam anjing gila kepada Zahid dengan Najib lah. Jadi Zahid dengan apa nama, sebelum ni Najib belah dia. Najib bubuh kat tengkok dia. Lokman ada Lobak man. Najib belah dia. Dia pun ikut lah kan Najib. Ikut Najib. Najib bawa pegang lah kan, bawa dia pergi mana-mana. Lah ni Najib dah masuk dalam. Bila Najib dah masuk dalam, Zahid lah tuan dia. Zahid lah duk jaga dia, bagi makan makanan dalam mangkuk apa semua kan. Jadi dia ni bagi saya, dia ni anjing belaan lah. Dia bukan orang yang perjuangan, tetapi dia hamba kepada seseorang. Jadi sekiranya dia ni orang yang meneliti, dia kena tengok lah soalan yang saya tanya kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan bagaimana dia respon. Soalan saya tanya kat dia adalah daripada sudut spektrum politik. Bukan ada kena-mengena dengan saya parti bersatu ke apa. Kan ada soalan biasa. Soalan ni semua orang boleh baca. Dulu saya baca ni dalam buku ni, saya bagi tahu The End of Empire, The Build of Malaya. Saya rajin ulang buku tu lah sebab buku tu bagus. Jadi masa saya duduk di dulu memang saya ada tulis kan proses proses kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Jadi proses kemerdekaan pembentukan Malaysia ni of course lah UMNO lah kan. Apa lagi? Jadi dekat dalam tu dikatakan UMNO ni adalah satu parti yang berteraskan radikal Melayu, nasionalis Melayu dan sebagainya. Memang Melayu lah. Jadi UMNO ni daripada dulu kalau orang kenal dia daripada tahun 1946 memang Melayu ya. Dan musuh kepada mereka ni adalah DAP. Sebab DAP ni duduk belah lain. Dia punya pemikiran dia lain. Dan dia diasaskan oleh orang-orang yang bermusuh dengan UMNO. Lepas ni, slide lepas ni saya akan beritahu siapa yang mengasaskan DAP dan sebagainya. So soalan tu saya tanya,
Saya tanya kat Datuk Seri Ismail Sabri, dalam keadaan sekarang ni macam mana? Jadi dia pun memberilah pandangan dia. Dia kata apa? Saya ingat balik Dia kata UMNO ni parti radikal Melayu, DAP ni parti radikal orang Cina. Sudah tentulah UMNO memerlukan undi Melayu. UMNO tak boleh bergantung dengan undi DAP. Jadi itulah yang dia jawab. Saya pun tak ingat, mau tengok video tu kan. Saya tanya soalan tu sebab saya nak jawapan tu ya. Jadi dia marah tu kat saya. Duk pergi masuk dalam live Syafiq ni bersepak. Marah betul kat Ismail Sabri ya. Kesian dia. Jadi bagi saya Luqman ni dia tak lama tuan. Dalam politik ni dia tak lama sebab dia, saya boleh katakan semua kepimpinan UMNO dia maki bangang bodoh. UMNO ni dia ada satu budaya sikit lah kan. Nak bergaduh macam mana pun tak apa. Tapi hanya dengan maki dia bodoh, dengan maki dia bangang dan sebagainya. Biasalah orang-orang yang profesional ni kan, jenis-jenis eksklusif ni, dia tak suka orang memanggil dia dengan perkataan tu. Jadi Luqman si anjing liar ni, dia selalulah kan, semua dia maki. Jadi bagi saya kalau kita nak layan dia buat apa, dia pun tak ada. Zahid masuk dalam, Najib masuk dalam, dia tak ada apa lah, dia akan dibuang begitu sahaja. Sukarlah untuk mana-mana orang terima dia pun kan. Habis semua dibangangkan, dibabinya, dibodoh apa semua, dia seorang yang betul jadi masalah juga. Okey tuan-tuan tu adalah mukadimah kita pada malam ni dan teruskan perkongsian tuan-tuan tak habis-habis komen parti orang lain analisis politik lah. Abang jelas kan Ustaz? Ada artikel tentang tu. Abang Ramli Hadi jangan risau. Saya ada artikel tentang tu yang abang ni rasa orang Pakatan Harapan UMNO ni rasa jealous sangat lah hari ni bila semua akhbar di Malaysia petik saya punya artikel. Dia pun rasa dia tak puas hati, kata bila masa dia ni jadi pengalisa politik dan sebagainya. Sagi. Sabar Ustaz. Duk pergi lama sikit abang share lu. Sagi saya jawab Okey tuan-tuan, semalam ni hari ni mukadimah lagi ni. Ni pasal Ustaz Razman Zakaria lah tuan-tuan Semalam grup-grup PH ni Razman minta maaf. Jadi hari ni keluar dalam Malaysia Kini, anak dia mengatakan bahawa permohonan maaf ni dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Yang mana Anwar minta maaf kat dia minta maaf pada Anwar sebab tak mau benda ni, sebab Anwar lah ni jadi Perdana Menteri, dia tak mau benda ni jadi besar. Jadi kalau benda ni jadi besar lagi, Anwar malu dan semua orang akan malu lah. Jadi dia minta supaya Ustaz Razman mohon maaf dan dia pun akan mohon maaf balik pada Ustaz Razman Zakaria. Ini adalah kenyataan pada anak dia sendiri. Belum lagi ada kenyataan rasmi daripada dia. Namun kalau saudara tanya saya ada benda dan juga pandangan yang berbeza lah berkaitan dengan perkara ni. Jadi saya punya pandangan saya macam ni tuan-tuan. Ustaz Razman Zakaria ni dia tak cakap benda yang bohong. Sebab saya dah periksa fakta apa yang dia cakap tu lah. Dia tak cakap benda yang bohong, cuma ada berlaku sedikit kesilapan teknikal daripada segi waktu je. Jadi dia tak cakap benda yang bohong saudara. Saya boleh bagi tahu macam tu ya. Sebab sebelum ni tuan-tuan saya kod dahsyat Malaysia tak dan saya sebut lagi dia hashtag MCMC tak apa. Biar mereka siasat tak ada masalah apa. Semalam pun saya sebut tentang liwat pun dia hashtag MCMC PDRM bodoh memang manusia. Lah kali nak pergi buat report dengan cerita tak boleh betul ke? IO kata apa? Abang nak pergi buat report kat mana? Ceras IO kata apa? Mana ada dia kata kat Anwar pun. Dia cerita pasal budak sekolah kena liwat. Kan jadi bodoh. Okey, tak apa tuan-tuan. Biasalah orang-orang Pakatan Harapan ni dia otak tak apa nak cerdik. Belum habis orang cerita lagi dia hashtag dah. Okey tuan-tuan. Sebelum ni memang ada dilaporkan ada NGO pro LGBT yang menyokong Anwar Ibrahim dan juga Parti Keadilan Rakyat di peringkat dunia tuan-tuan. NGO ni NGO ni kalau di Malaysia diketuai oleh seorang wanita lesbian nama dia Grace Paul. Grace Paul nama dia.
And so Grace Poh ni adalah ahli NGO kepada International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC. So Grace Poh ni dia pernah tulis satu rencana, and di mana dalam rencana tersebut dia mengatakan dia menyeru golongan LGBT di Malaysia untuk terus memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim supaya dia menjadi Perdana Menteri agar hak kebebasan mereka ini akan terjamin. So tuan-tuan, Grace Poh ni juga adalah orang kuat kepada Parti Keadilan Rakyat, yang mana dia berkempen. Orang kuat ni maknanya bukan orang parti, yang dia berkempen untuk Parti Keadilan Rakyat mewakili NGO dia. Dan dia menjawab jawatan dalam NGO itu sebagai penyelaras serantau ASEAN dan juga Kepulauan Pasifik untuk NGO International Gay and Lesbian Human Rights. So di dalam perkataan yang selalunya dimainkan oleh orang lah yang kata kaitkan Anwar dengan LGBT dan sebagainya ni, bila saya research balik sebab apa orang kaitkan dia dengan isu ni, antara salah satu sebabnya adalah kerana kenyataan Grace Poh ni. Grace Poh ni sebelum ni mengatakan bahawa Parti Anwar Ibrahim sebagai Parti Keadilan Rakyat yang mana sebagai seorang lesbian yang dilahirkan dan dibesarkan di Malaysia adalah menjadi harapan beliau lah. Dia sebut kat itu, dia sebut diri dia, tak kira apa kata saya pula lesbian kan. Adalah menjadi harapan beliau supaya kumpulan gay, lesbian, transgender dan biseksual termasuk kumpulan yang diperjuangkan oleh PKR. Dia tulis dalam surat tu. Dia kata dia adalah seorang lesbian yang lahir di Malaysia dan harapan dia adalah kumpulan gay apa semua bala segala ni. Termasuklah dalam kumpulan-kumpulan yang akan diperjuangkan oleh parti PKR. Dan di dalam dia punya artikel lagi dia katakan bahawa parti yang berslogankan reformasi dan demokrasi bermaksud parti itu mempunyai dasar untuk memperjuangkan hak yang sama rata terhadap kepelbagaian seks dan jantina, terutamanya kepada golongan LGBT. Orang Pakatan Harapan boleh tak dengar bagi habis dulu sebelum duk jadi macam orang gila meracau. MC PDRM dengar saya dulu. Saya nak buat penerangan ni bukan nak kesayangan hamba. Hamba ni mau duk relax dengar orang bagi fakta lu, dengar betul-betul lagi. Okey. Cukup lah kan. Okey, lepas tu ayat dia yang seterusnya dia katakan bagi menggalakkan reformasi dan demokrasi adalah bermaksud menggalakkan kepelbagaian warga negara yang perlu, termasuk menggalakkan hak kepada kumpulan seks dan jantina berbeza. Matlamat dan keuntungan berpolitik reformasi undang-undang dan persekitaran yang demokrasi perlu diterjemahkan kepada semua kelompok manusia tanpa mengira dari kelompok kumpulan manusia sama ada heteroseksual ataupun homoseksual. Tidak kurang pentingnya kepada kumpulan LGBT untuk melibatkan diri di dalam proses berpolitik dalam negara kita yang mana ke arah pendemokrasian dan menjadikan kehadiran kumpulan ini akan dirasai oleh kepimpinan parti serta pimpinan parti yang mengiktiraf peranan mereka dalam masyarakat. Parti Keadilan ini, bila dia keluar kenyataan ini, bila siapa dia? Malawan Sintok dia. Bila Grace Poh ni keluar kenyataan ini di peringkat dunia, malah kenyataan dia ni tidak pernah dinafikan oleh Anwar ataupun daripada parti PKR sendiri yang mengkritik Grace Poh ni kerana mengaitkan parti PKR dengan LGBT. Malah Anwar sendiri pernah mengeluarkan kenyataan supaya orang kata direview semula undang-undang berkaitan dengan liwat kerana dia mengatakan bahawa undang-undang itu adalah undang-undang yang lapuk dan purba dan sebagainya. So apabila PKR tidak pernah menyaman ataupun tidak pernah menafikan dakwaan NGO ini, malah Anwar sendiri tidak pernah menafikan dan sebagainya, maka
Kan, pada tahun 2014, 2016 pada waktu itu ramailah orang duk main isu ni. Kan, jadi orang duk gunakan gambar Grace Poe dan sebagainya ni. Sehinggalah kejatuhan kerajaan pada Kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14. Kan, pada waktu tu ada seorang pula dah. Nama dia apa? Nisa. Nama sebenarnya saya tak pasti. Nama perempuannya adalah Nisa. Dan bila mereka ini berjumpa dengan Menteri Agama untuk memperjuangkan hak mereka, dan kemudiannya didokong oleh menteri pada waktu itu yang kata kena bagi peluang pada golongan LGBT. So berdasarkan NGO ni dan hubungan di antara Nisa ni, sebab itulah orang kaitkan dengan PKR dan juga Anwar Ibrahim. Jadi sebelum ni lah kan orang kaitkan. Dan ramai orang merasakan PKR disokong oleh orang-orang LGBT ni dan juga disokong oleh yang geng-geng geng-geng lesbian semua ni lah. So tuan-tuan, bagaimana boleh boleh orang kata menasihati supaya Ustaz Razman Zakaria ni memohon maaf. Pada pandangan saya, sebab baru-baru ni Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan di dalam siaran Awani kot, tak silap saya, dia kata dia akan menjadi seorang Perdana Menteri yang tidak akan menyokong kepada LGBT, sekular dan juga fahaman komunis. Yang ni dia cakap. So bila dia cakap kata dia tak sokong pada LGBT secara terbuka, sebelum-sebelum ni dia tak pernah cakap. Dan bila dia jadi Perdana Menteri dia cakap, maka of course lawyer akan suruh minta maaf lah, apology lah. Nak buat apa lagi sebab tak ada point. Sebab dia dah cakap secara terbuka yang mengatakan bahawa dia tak sokong kepada LGBT. So bila hantarkan kes ni di mahkamah pun dia akan circle kot tu ya. Jadi dia akan circle, mungkin Ustaz Razman akan bawa bukti yang mengatakan kita ada kertas cadangan freedom of religious, kita ada kertas daripada kita ada artikel daripada daripada Grace Poe dan sebagainya. So benda ni tak jadi. Di dalam mahkamah nanti hakim tetap akan cakap juga, dia akan bagi tahu kata ni Anwar dah cakap dah, kata dia tak sokong pada LGBT. So kalau ambil video-video lama dia yang kata dia sokong pun tak jadi apa. So sebelum ni dia memang tidak pernah menyatakan benda ni. Bila dia tak pernah menyatakan, maka orang akan mainkan isu lah kan. Tu standard lah. Tapi sekarang ni dia nyatakan dengan jelas, dia mengatakan dia tak sokong. So itulah berlakunya permohonan maaf dan sebagainya. Jadi saya rasa ni saya tak tanya pada Ustaz Razman, mungkin isu tu mungkin lain lah, tuan-tuan boleh tanya dia. Tapi ni daripada sudut pandangan saya, mungkin kemungkinan berlaku perkara tersebut. Okey tuan-tuan okey Oh, Abdul Ghani, seluruh Malaysia sokong Anwar Ibrahim jadi PM. Saya ada juga, tunggu stay. Topik tu saya ada juga, Merdeka Square kan. Oh no worry, Syafiq, semua isu semasa dia semua ada set dalam kepala. Okey tuan-tuan, itu adalah berkaitan dengan isu Ustaz Razman jadi ni pula ada lagi. Ni kira mukadimah jugalah kan. Persoalan pertanyaan ni saya jawab terus lah. Daripada ni kita tahulah rakan kita daripada Selayang dia bangkitkan isu ni, tapi saya nak naik dia pun tak bagi saya naik. Saya nak jelaskan. Dia tanya apa perbezaan DAP dan Gerakan. Lepas tu ada seorang lawyer daripada Pakatan Harapan ni masuk. Dia kata Gerakan ini adalah parti yang diasaskan oleh Parti Komunis Malaya. Gerakan ni memang pure adalah komunis, tak macam DAP. DAP ni adalah parti multiracial dia sebut. Saya rasa lawyer ni pun ada masalah. Hak kawan kita hak di Selayang tu pun ada masalah juga. So ni saya nak menjawab lah pada masyarakat sebab ramai tanya saya berkenaan dengan isu ni khususnya orang PAS yang tanya tentang habis tu macam mana kita dengan Gerakan jadi masyarakat di Malaysia ni dia masalah dia satu tuan-tuan sebenarnya tak perlu tanya saya banyak pun, bukan saya nak sombong tuan-tuan saya nak bagi tahu ni, dia pun tahu Syafiq cakap tak boleh tanya pula. Tahu lah MB masuk live dia pun. MB masuk live tu satu kredit lah, tapi saya tetap manusia biasa macam kebiasaannya kan. Jadi saudara semua,
banyak masyarakat di Malaysia ni dia tak mau baca. Bila dia tak mau baca tu dia duk kena tipu tu. Kan banyak orang sokong Pakatan Harapan ni sebab dia kena tipu, sebab dia tak mau baca. Tapi kalau dia baca, zaman sekarang ni tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan type je. Kat dalam telefon tu. Tuan-tuan type je maklumat semua dah. Tuan-tuan type siapakah pengasas DAP, berak keluar. Siapakah pengasas gerakan, sejarah parti gerakan dan sebagainya. So, semua akan keluar. Jadi tuan-tuan, jadi itulah yang kena encourage. Sebab tu kalau kita tengok sirah Nabi pun, malaikat jumpa baginda Rasulullah SAW, apa benda dia cakap? Iqra'. Dia suruh baca. Kalau kita tak baca, kita sesat jalan, tuan-tuan. Jadi kita kena baca lah. Jadi okey tuan-tuan. Saya harap lepas ni saya cuma bagi point sikit je, nak bagi buka minda, lepas tu hampa pergi baca sendiri. Saya takkan cerita the whole story macam saya nak cerita sejarah pula. Saya akan bagi satu spark, hampa rasa nak pergi baca, hampa pergi baca sendiri lah tuan-tuan. DAP diasaskan oleh dua orang. Nama dia Tian Man Hin dengan Devan Nair. Devan Nair. Dia sebut je nak tak? Nama dia, ejaan nama dia senang. D-E-V-A-N-N-A-I-R. Devan Nair. Jadi dia diasaskan oleh dua orang ni. Devan Nair ni, dia datang daripada India. Masa zaman dulu lah. Keluarga dia datang daripada Kerala, India. Dan dia meletak di Malaysia, di Melaka lah. Macam jugalah Tian Man Hin ni, dia lahir di Taiwan dan dia datang di Malaysia. Okey, so tuan-tuan, sekarang mereka berdua ni siapa? Ni orang nak tanya ni, siapa yang pengasas parti ni? Jadi Devan Nair ni adalah bekas anggota Parti Komunis Malaya. Dia pada zaman perang Jepun dulu, pada zaman dia muda dah, dia remaja, dia adalah salah seorang daripada anggota Parti Komunis Malaya. Dan selepas itu dia menyertai Parti PAP. Apabila Parti PAP diharamkan, maka dia menubuhkan DAP. Dia adalah presiden kepada Singapura. Jadi ni dia punya latar belakang. Habis baca, saya tak mahu cerita lebih. Devan Nair ni adalah anggota Parti Komunis Malaya. Anda boleh pergi baca. Yang seorang lagi nama dia Dr. Tian Man Hin. Dr. Tian Man Hin ni, sejarah dia kalau tuan-tuan nak baca ni susah sikit. Tuan-tuan pergi cari satu buku yang ditulis oleh Mak Saleh, nama dia Craig. Tuan-tuan pergi cari The Communist Insurgents. The Communist Insurgents 1946 to 90 berapa, orang tak ingat lah. Kalau ni tuan-tuan pergi tengok dia punya buku tu, ditulis Craig tu lah yang tulis. Dalam tu ada cerita tentang Dr. Tian Man Hin ni. Siapa Dr. Tian Man Hin ni dan sebagainya. Dia pun tapi dia tak katalah dia menganggotai Parti Komunis Malaya. Tetapi dia adalah orang yang mendukung kepada aspirasi Jinping. Jadi ini adalah Dr. Tian Man Hin. Sebab itulah pada 21 September 2013 dia ada menulis. Dia mengatakan bahawa ni, kalau tuan-tuan pergi research sikit, tuan-tuan akan jumpa dia punya penulisan dia. Dr. Tian Man Hin mengatakan bahawa Jinping sendiri, C ni saya masalah. Dia mengatakan Jinping sendiri tidak bersalah dalam kematian beribu-ribu anggota polis Melayu dan juga anggota tentera Melayu. Di dalam penulisan itu, Dr. Tian Man Hin mengatakan apabila perang berlaku dan Jinping ni adalah anggota gerila. Bila dia anggota gerila daripada tahun 1948 hingga 1949, bila 1989, apabila dia terlibat di dalam peperangan, sudah tentulah peperangan ini adalah akan berlakunya bunuh-membunuh. Maka apabila Jinping membunuh askar Melayu dan polis Melayu, bagi dia tidak salah. Sebab dia kata pada waktu itu adalah peperangan. Ini dia punya stand dia. Ini dia punya stand. Dan Dr. Tian Man Hin juga mengatakan, dia kata kerajaan tidak boleh menilai
Imping sebagai pengkhianat. Abu mayatnya perlu dibenarkan oleh kerajaan Malaysia untuk dibawa pulang sebab dia lahir di Malaysia dan kampung halamannya adalah di Malaysia. So tuan-tuan, inilah orang yang menubuhkan parti DAP. Tidak ada sesiapa pun boleh menafikan perkara itu kerana ini tercatat dalam sejarah Malaysia. Jadi bila saya cerita benda ni, saya rasa lagi adalah orang Pakatan Harapan akan tanya, okey lah hang dah cerita tentang DAP. Lah ni kami nak hang cerita tentang gerakan pula. Ini depa salah tuan-tuan. Gerakan, depa ni bila depa tak belajar sejarah, depa nampak parti gerakan ni adalah Kosukun dengan siapa? Dengan sekarang ni lah. Dengan penuh orang Cina dalam tu dan sebagainya. Tapi parti ini bukan diasaskan seperti DAP. Parti gerakan diasaskan oleh seorang intelektual Melayu nama dia Syed Hussein Alatas. Seorang peguam India nama dia Veerappan Veerattana. Veerappan Veerattana. Betul ya? Ada orang India sini ya? Boleh sebut ya? Veerappan Veerattana. Okey. Dan diasaskan oleh seorang intelektual berbangsa Cina itu sendiri, nama dia Lim Chong Yu. So sebab apa mereka asaskan parti ni? Mereka mengasaskan parti ini pada tahun 68 pada ketika itu dan dirasmikan pada tahun 74. Sebab apa? Sebab mereka katakan bahawa dalam Malaysia ni kita ada MIC. MIC ni parti untuk orang India. MCA ni parti untuk orang Cina. Dan juga UMNO parti untuk orang Melayu. So pada waktu tu dia kata kita belum ada lagi satu parti yang multiracial. Di Malaysia ni ada orang ni ideologi dia perjuangan bangsa dan ada lagi ideologi dia nak kepada kepada semua kaum ni dalam satu parti dan sebagainya. Sebab itulah mereka tubuhkan Parti Gerakan Rakyat Malaysia adalah pada ketika itu asasnya idea Syed Hussein Alatas ni adalah untuk menyatu padukan semua kaum di dalam satu parti supaya kita boleh pikir merentasi kaum. Ni asas pembentukan parti ni. Bukan Parti Gerakan ni main daripada perjuangan merdeka ke, perjuangan menentang cimping ke apa ke. Tak. Dia main daripada semua parti di Malaysia ni dah memang ada Melayu ada, Cina ada, India ada. So dia nak buat satu lagi, nama dia adalah multiracial punya parti dan sebagainya. So hampa pergi baca lah, saya dah sebut dah. Saya dah sebut dah semua. Zaman gagap saya nak bagi tahu Presiden United States of America, you pergi dengar dia berucap sekarang macam mana. Orang otak mau power, cakap macam mana pun tak apa. Otak mau power, jadi best student. Cukup lah kan? Nak apa lagi? Hang cakap pergi macam apa? Janji ada CJ, hang punya CGPA hang 3.76. Hang cakap mulut hang duduk. Macam tu pun orang akan terima hang. Saya biasa tengok ada satu orang muka tuan-tuan ada seorang lah rakan saya. Mata sepek tak nampak apa. Dengan hidung besar gigi macam tu Dia punya ni apa tau? Dia punya CGPA dia apa tau? 3.8. Kerja sekarang ni kerja dengan IOI. Gaji RM10,000. Abang muka elok, cakap elok, abang kerja apa? Tak ada kerja. Sebab apa? Belajar tak bagus. Jadi jangan hina orang. Ada saya bisa tengok kan? Bukan nak kata ada seorang. Ni saya tak mau cerita perempuan, saya cerita lelaki. Saya cerita perempuan jadi kot lain. Perempuan lagi banyak lah. Hampa pergi tengok tu. Hadu pergi repair jet tu. Hadu pergi repair kapal terbang pun semua. Hitam legam jangan negro. Hitam legam jangan negro kan. Orang Melayu kita hitam. Banyak budak Kelantan Terengganu hitam gila-gila kan. Sampai nampak bibir air merah. Orang tanya apa? Engineer kapal terbang. Engineer kapal terbang. Nak heran apa? Lepas tu siapa lagi? Jadilah ni tuan-tuan, cara cakap upah parah ni perkara nombor 2. Hidung tu semua macam tu kan, neck tu hidung jadi macam tu. Gigi tu macam tu cakap, kau buat semua best student university, tak ada siapa boleh lawan pada dia. Saya pointer tak tinggi 3.76 tu yang saya nak bagi tahu sikit lagi nak lawan Mak Maslan. Okey
Okey, saudara. Ada seorang budak perempuan saya cerita tuan. Dia mai jumpa saya, dia nak belajar politik. Dia kata, abang saya nak belajar politik. Saya kata, awak siapa? Abang ajak saya dengar abang macam ni kan. Saya kata, boleh lah kan. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, abang saya ni rupa tak ada. Lepas tu saya pun kata lah, apa beza hang ada rupa tak ada rupa? Lepas tu dia pun tunjuklah gambar dia apa semua kan. Dia pakai fake profile dia kan. Saya kata kat dia, awak imak hang macam ikan kembung ke? Hang macam ikan tamban ke? Hang macam hippopotamus ke? Orang tak tengok. Orang tengok hang punya latar belakang pendidikan hang apa dia. Kalau hang punya latar pendidikan hang, budak tu hebat lah. Dia hebat daripada saya lagi lah. dia hebat daripada saya lah kan. Latar belakang pendidikan hang dalam apa, mass energy ke apa, tak silap saya. Apa yang kuasa-kuasa ni. Orang tengok kan, dahsyat dia ni. Di Malaysia ada berapa orang yang pegang dia punya apa, ijazah ke apa, tak silap saya. Mass energy ke apa, tak silap. Saya pun tak tahu. Dia belajar di UK. Kan? Muka macam ni, ikan gembung kan. Tapi lepas tu tak tengok dia punya boyfriend dia pula. Kan? Meletup boyfriend dia kan. Mak tak meletup kan. Bini gaji sampai berpuluh-puluh ribu kerja dengan syarikat ni kan. Okey, tuan dululah cerita ni lah, ni dia dah kahwin dah lah kan. Okey tuan, ni adalah pasal saya punya kenyataan akhbar. Jadi gila kita kan. Okey, kenyataan akhbar saya hari ni, saya ada tulis satu artikel. Saya ada tulis satu artikel. Bila saya tulis, artikel saya dikeluarkan oleh utusan Sinar Harian, MG dan lain-lain lah kan. Bila saya pergi lah tengok kan, member saya share lah kat saya. Dia berkata, Fik, oi, hang punya artikel ni keluar habis merata ni kan. Saya pun pergi tengok lah. Oh, geng-geng Walano ni marah tu dengan artikel saya baru tulis. Dia ni bila masa pula jadi penganalisa politik. Bila masa pula dia ni jadi pemerhati politik. Sebab apa akhbar keluarkan artikel dia? Ni baca dulu artikel saya tulis tu. Jangan duk kritik saja. Baca dulu bagus tak bagus apa yang saya tulis tu. Ni kritik yang manjang. Baca tajuk kan. Sejak bila kerajaan hari ni campur tangan SPRM? Saya tu tajuk. Artikel tu tulis lain. Jadi dia masalah tu lah kan. Bila baca tak mau kan, masalah dia adalah tu lah kan. Duk buat persepsi. Lepas tu saya sukalah fitnah-fitnah saya tu. Saya kumpulkan saya punya, orang kata apa, ganjaran pahala percuma kan. Esok kat Padang Masyar apa buat tu ramai lah kan. Itu tak apa lah, tak ada risau apa lah kan. Jadi saya nak encourage orang ni, suruh mereka baca kan. Kalau hang nak tulis pun boleh hantar kan. Saya bukan buat apa pun, saya hantar email ya. Yang tulis kan, artikel kan ada, hantar artikel anda yang pejabat editorial tu kan. Saya hantar situ ya, mereka keluarkan. Hang nak tulis, hang rasa hang bagus, hang rasa hang penganalisa, hang rasa hang ni apa, researcher, hang rasa hang pandai, hang rasa hang lebih hebat daripada Syafiq Alif. Hang tulis lah. Hantar ke editorial. Suruh tengok editorial keluar ke tak. Jangan kritik orang. Hang tulis kritik ku. Saya mengkritik penganalisa ni, Syafiq Alif ni. Apa yang pandangan yang dia bagi ni kelihatan seperti orang bangang, orang bodoh dan sebagainya. Hang kritik lah. Kritik secara berhemah lah. Wah keluar. Submit artikel. Mana nak tahu hang penganalisa yang lebih bagus ke? Hang penyelidik yang lebih bagus ke? Siapa nak tahu apa mereka nak ambil hang punya artikel lah? Jadi tulis. Hantar dekat Harakah ke? Hantar dekat Suara Keadilan kan? Nak tengok mereka terbitkan ke tak? Jadi saya tulis tu tuan-tuan adalah kerana saya nak menegur kerajaan hari ini. Dan saya sentiasa dalam live berbeza dalam live, tapi dalam penulisan berbeza. Kita amanah dengan ilmu. Saya dalam penulisan, saya berkata-kata benar dan saya menegur kerajaan hari ini dengan cara yang berhemah. Sebab tu saya suruh baca artikel tersebut. Saya berkongsikan pengalaman saya sebagai anggota PDRM. Dan saya mengenali ramai pegawai-pegawai PDRM. Sebab saya kerja 9 tahun. Dan saya sangat memahami, sangatlah berkaitan dengan penyiasatan ni. Bukan saya tak faham. Saya faham.
Jadi masalah sekarang ni tuan-tuan, duk bising-bising ni, kita risau, takut. Saya tulis kat situ. Saya tulis kat situ adalah, apa yang saya bagi tahu adalah, sekarang ini, Menteri PH dan BN ini mendahului siasatan Ketua Pengarah SPRM dan SPRM itu sendiri. SPRM, bila dia tak umumkan, itu adalah kerahsiaan. Dia tengah siasat kontraktor ni. Dia nak pergi cari kontraktor ni. Dia nak pergi cari duit ni. Sebab itu dalam undang-undang dia ada orang yang melupuskan bukti dan sebagainya. Bagaimana orang tu nak melupuskan bukti dan melarikan diri dan sebagainya bila ada puak-puak hak dedahkan penyiasatan lah. Sebab tu penyiasatan ni dia adalah satu klasifikasi rahsia. Satu benda yang rahsia. Sebab tu tu rakaman percakapan orang tak boleh tengok pun benda tu. Even orang yang memberi sendiri pun percakapan dia tak boleh tengok. Sekali tu ya, sampai di mahkamah esok dia boleh tengok. Bila saya cakap benda ni adalah kerana saya tahu rakyat Malaysia semua tahu tentang benda ni. Dan semasa kes YMDB disiasat, macam tu juga. Tony Puah serang Jolo, Anwar serang Jolo, semua orang serang Jolo. Masa tu SPRM tengah siasat, mereka ni duk sebut, Jolo. Lah kali apa berlaku? Jolo pun lari daripada negara kita. Bila Jolo lari, nak ekstradisi dia balik mai kat dalam negara, susah lah. Sampai lah ni seluruh dunia cari dia tak jumpa. Berapa bilion wang rakyat yang dia telah bawa lari pergi. Jadi kalau ada salah laku dalam apa-apa projek kerajaan, biar SPRM buat siasatan. Saya tulis dalam tu sekejap 600 bilion. SPRM pun penin. Sebab mereka ni lebih hebat daripada pegawai penyiasat SPRM. SPRM tak cakap apa, tiba-tiba 600 bilion. Lepas itu tiba-tiba 5% daripada 92.5 bilion. SPRM pun pening lah. Bila masa pula kami siasat 0.5 bilion. Lepas itu tiba-tiba 300 juta. Jadi dia kuih turun. Lah kali tak tahu apa berlaku. Jadi dia macam ni lah. Teguran saya kepada menteri dalam artikel tersebut adalah satu teguran yang relevan, yang orang PH sendiri, mereka ni akal tak ada baca, mereka tak tahu apa yang mereka baca. Sebab mereka tak mau baca, mereka baca tentang topik tu saja. Jadi tuan-tuan, saya concern. Kalau parti saya salah, tangkap. Nak tangkap siapa? Tan Sri Muhyiddin. Nak tangkap siapa lagi? Tangkap kalau mereka bersalah. Tapi sekarang ni tangkapan tidak dibuat. Sekarang ni dalam proses penyiasatan, jangan kita ganggu penyiasatan. Takut lagi 10 orang yang yang kontraktor ni 10 orang lari macam mana? Nak buat pendakwaan tak boleh, nak tuduh Tan Sri tak boleh sebab lari. Jadi tutup mulut, relax kan. Biar SPRM buat kerja dia kan. Jangan kita duk pandai-pandai kan. Jadi orang kata apa? Kita risau takut orang yang bersalah ni dia boleh lari duit banyak kan. Duit boleh, dia ada beratus juta, dia lari pergi UK sah ya. Dia lari pergi, dia pergi buat pelaburan di sana, dia hidup di sana. Lepas tu kita nak extradite dia balik pun susah. Jadi menteri hari ni saya bagi tahu teguran sebenarnya saya ada tulis dalam bahasa Inggeris. Saya ada pick up saya ada pick satu quote lah, satu dia panggil apa? Syair ke pantun daripada Alexander Graham Bell sebenarnya. Dia mengatakan bahawa saya lupa dah ayat Alexander Graham Bell tu. Cuma mereka pergi translate dekat dalam bahasa Melayu. Jadi hampa tak dapat lah point tu kan. Jadi bila hampa tak dapat point tu, dia keluar lah jadi fokus kepada isu rakyat. Tapi sebenarnya saya ada tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab saya tahu orang Pakatan Harapan ni mereka tak faham Melayu, mereka faham orang putih. Jadi saya tulis dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa orang putih saya tulis Alexander Graham Bell. Dia sebut apa? Concentrate all your talks upon the work in hand. Dia cakap bahawa memberilah tumpuan terhadap kerja apa yang anda telah lakukan sekarang ini. The sun ray and cahaya matahari tidak akan terbakar sekiranya tidak difokus betul-betul. Jadi maksudnya dia suruh buat kerja ni lah, kena fokus dalam buat sesuatu kerja. Sebab kalau kita ambil satu kanta, kalau kita nak membakar kertas dan sebagainya, kalau kita tak, orang kata apa, kita tak fokus, kertas tu tidak akan terbakar. So itulah yang saya cuba sampaikan kepada menteri, dan dia tukar ayat tu jadi menteri perlu fokus pada isu rakyat, sebab rakyat sekarang ni sedang melihat kepada prestasi kerajaan hari ni. Yang ni saya sebut lah.
Jadi rakyat hari ini tengah lihat prestasi kerajaan hari ini. Ini fokuslah pada isu rakyat. Benda yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan SPRM lah decide dia nak buat macam mana. Dalam tempoh menyiasatan, saudara. Tengah duk menyiasat. Akaun beku makcik nak bagi tahu lah. Hampa duk kelang kabut. SPRM tak bagi tahu. Akaun mana yang beku yang melibatkan apa. Depa ni yang tolong pergi sebut. Akaun 1, 2 akaun kena beku. SPRM tengah siasat tentang 10 kontraktor. Sekali kalau 10 kontraktor yang terima duit tu melupuskan wang tu macam mana? Kes tak ada. Nampak tak kebodohan nampak? Hampa nak tuduh bersatu rasuah tapi hampa membenarkan bukti telah pun dihilangkan dan sebagainya. Contohlah example kalau kes ada kan. Jadi tak perlu bising-bising lah kan. Fokus ni buat isu rakyat pun semua kan. Jadi duk diskaun rakyat pun pening sudah. Rakyat sangat pening tuan-tuan dengan mereka. Okey, tuan-tuan okey isu yang seterusnya, Ramasamy. Ramasamy hari ini menuntut supaya Anwar Ibrahim tidak menjadikan lagi perkhidmatan awam ni ataupun kerja kerajaan lah, orang kampung kata kerja kerajaan ni tidak lagi dikuasai oleh orang Melayu. Dalam kata yang mudahnya, Ramasamy bagi tahu kerana Anwar hentikan pembudayaan kerja kerajaan ni untuk orang Melayu saja. Jadi dia kata supaya Anwar ni membuka ataupun memberi kedudukan yang equal lah. Semua orang lah. Ada Cina, ada India, ada Melayu secara equal, secara kesamarataan. Jadi dia tidak mau berat sebelah kan. Walaupun orang Melayu majoriti kat sini tuan-tuan. Jadi tak apa tuan-tuan. Kita tak ada masalah apa. Sebab apa? Ini adalah janji Pakatan Harapan kepada masyarakat bukan Melayu di Malaysia. Antara janji mereka adalah untuk memberi tanah pajakan 999 tahun. Lepas tu mereka janji untuk mengiktiraf UEC. Dan mereka janji kesamarataan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi soalan kita kepada Anwar Ibrahim apabila dia bersama dengan UMNO sekarang ni, kita nak desak, nak tanya suruh Anwar Ibrahim respon kepada Ramasamy. Adakah Anwar yang turun dulu jumpa dengan orang bukan Melayu yang berjanji perihal ini akan mengikut kepada apa yang Ramasamy bagi tahu dan dia akan buat rombakan. Jadi sekarang ni, sampai sekarang ni Ramasamy buat keluar kenyataan dan Anwar masih berdiam diri dan tidak respon terhadap perkara tersebut walaupun nama dia disebut. Jadi dia kena respon sebab masyarakat bukan Melayu, khususnya orang India, orang Cina dan sebagainya, mereka menunggu. Sebab Anwar kata, saya kalau jadi Perdana Menteri, saya akan bagi sama rata. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Melayu, anak saya. Anak Iban, anak saya. Anak Kadazan, anak saya. Sekarang ni, Daddy, you punya anak sedang tunggu. Responlah. Kita mau tengok, Perikatan Nasional mau tengok, you ada berani ke, you ada betul ke, cakap tak ada betul ke, you tipu saja. Saya dah bagi tahu dah tuan-tuan. Pakatan Harapan ni adalah parti penipu rakyat. Dia janji, dia hasut, buat hasutan perkauman. Dia hasut orang Cina, orang India, suruh benci kepada kita. Tapi dia janji dengan orang Cina, dengan orang India, dia buat tak? Sebab mereka ni penipu. Penipu besar. Dia takkan buat. Kita cabar Anwar. Kita cabar Anwar Ibrahim. Saya Syafiq Alim cabar Anwar. Besok keluar kenyataan. Saya menyahut apa yang Ramasamy suruh buat. Sebab ini janji kamu. Daripada tahun 1998. Keadilan. Reformasi. Nak reformasi. Nak reform. Buat, keluar satu kenyataan. Jangan berselindung. Sekarang ni konon-kononnya bila dah jadi Perdana Menteri, lupakan janji kepada orang bukan Melayu. Kita cabar Anwar.
Saya mencabar Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ni. Jadi begitu juga lah tuan-tuan. Ni UMNO ni kata kerajaan pening kepala tuan. Kerajaan pening kepala. UMNO ni tuan-tuan, dulunya mereka ni menentang lah kepada DAP dan sebagainya. Hari ini bila Ramasamy mengeluarkan kenyataan sebegini, tidak ada seorang pemimpin UMNO pun yang berani bersuara. Oh, yang dulu dikatakan UMNO memperjuangkan hak orang Melayu, UMNO nak jaga kepentingan orang Melayu, UMNO nak jaga kedudukan orang Melayu, AP mampuai lah. Seorang pun tak berani bersuara. Achraf Wajidi ke, Mat Jahid ke, Mat Maslan ke, semua diam. Mat Hassan tu, lagilah tak boleh pakai. Dulu saya sanjung dia. Saya rasa menyesal menyanjung Mat Hassan. Dulu saya sanjung, Tok Mat Hassan ni kira pejuang Melayu lah. Sebab saya tengok dia kempen di rantau kan. Oh, kita orang Melayu kena jaga DAP ni macam mana. Tuan-tuan boleh baca lah kenyataan Mat Hassan dalam surat khabar dan sebagainya. Saya betul-betul kecewa lah dengan Tok Mat ni, orang kata. Tok Mat pun sendiri tak berani. Tok Mat lah ni jumpa Uncle Lim cium tangan. Cuma hari tu depan press statement sajalah dia buat gelisah, buat serba tak kena kan. Padahal dia tolong tuang ayak bagi kat Linggit Siang, dia tolong tuang ayak bagi kat Anthony Loh. Dulu dia duk kata macam-macam kat Linggit Siang. Inilah antara orang yang tak boleh pakai tuan. Tak berani. Telok duduk dalam. Mampu happy lah Menteri Pertahanan tak Menteri Pertahanan. Saya cakap tu terang lah. Saya beritahu lah Tok Mat. You tak tahulah kan. Penyokong-penyokong you di rantau yang jadi jentera-jentera pilihan raya di rantau. Menyesal lah. Menyesal. Senang cerita lah tuan. Okey tuan. Jadi tak berani nak sebut. Sebab apa tak berani nak sebut? Kalau kata Tok Mat kan sebut, kalau kata Zahid kan sebut dan sebagainya, of course lah. Najib dan Zahid ni takkan dibebaskan daripada pendakwaan di mahkamah. Maka UMNO telok dia telah dipegang. Tok Mat pun kena pegang lah. DAP dah pegang macam ni. Ramasamy pegang macam ni. Tok Mat cakap sikit dia tarik cakap sikit dah kena pegang dia cakap sikit dia genggam. Okey elok nak buka mulut kena genggam. Lepas tak boleh lah nak cakap. Jadi semua pemimpin-pemimpin UMNO ni tak payahlah. Orang Melayu pun tak payah sokong lagi mereka. Buang masa ya. Jadi tuan-tuan, inilah yang dinamakan dinamik politik yang baru sebagaimana yang dihujahkan oleh kepimpinan UMNO. Jadi tuan-tuan, hari ini rakyat melihat jadi ada dua di sini. Ada dua kategori rakyat dan ada dua dia punya skop pemikiran ataupun sikap rakyat. Dalam masyarakat yang satu lagi ni, dia akan melihat sama ada Anwar Ibrahim akan menunaikan dia punya janji-janji dia tak. Satu lagi masyarakat pula nak tengok, sebab Anwar juga janji benda yang sama kepada orang Melayu. Anwar kata dia akan menjaga kepentingan orang Melayu dan kedudukan orang Melayu. Tuan-tuan, sekarang ni masyarakat terbahagi kepada dua dia punya pemikiran dia, dua sikap dia. Yang pertama adalah mereka menyokong Anwar kerana mereka nak tengok Anwar melunaskan apa yang dia pernah janjikan. Dan masyarakat yang kedua ni, khususnya orang Melayu, dia nak melihat sejauh mana Anwar nak jaga kepentingan orang Melayu dan kedudukan orang Melayu. Namun tuan-tuan, orang Melayu yang undi Anwar Ibrahim ni 11% je. So dekat sini tuan-tuan, saya malas lah nak melihat sebab orang Melayu tak yakin Anwar akan jaga mereka. Sebab tu dia bagi undi kat Anwar 11% je. Jadi hari ni saya lebih melihat kepada orang kata apa, janji-janji Anwar. Yang mana dia menawarkan dia punya dekat orang bukan Melayu. Sebab dulu tuan-tuan, Anwar dan Pakatan Harapan mereka bercakap soal keadilan, soal kesaksamaan. Jadi apabila masyarakat bukan Melayu sekarang ni menuntut keadilan dan kesaksamaan yang mereka cakap, mereka diam.
Saifuddin Nasution diam. Anwar Ibrahim diam. Semua tutup mulut, tak berani nak cakap. Puak-puak penipu ni. Kan? Okey tuan-tuan. Jadi, dulu mereka cakap, anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Iban, anak saya. Anak Adazan, anak saya. Jadi hari ni anak Cina, anak India tuntut mana pi Perdana Menteri, duk sembunyi tak mana, laksanakan janji. Kita nak tengok esok Barnon kita respon berkaitan dengan kenyataan Ramasamy. Dan saya juga cabar untuk Anwar Ibrahim respon berkaitan dengan UEC. UEC ini Pakatan Harapan janji dalam manifesto dia yang mengatakan bahawa mereka akan mengiktiraf UEC. Bila ni tak berani nak sebut pun pasal UEC, diam je. Diam je, sebutlah pasal UEC. Laksanakanlah. Janji saja tak laksana buat apa? Lepas tu dia janji apa lagi? Dia janji 999 tahun. Nak bagi kan? Anak dia nak bagi. Laksanakanlah, jangan janji saja. Jadi orang bukan Melayu ni saya tak tahulah, depa sokong Anwar daripada tahun 1998. Mereka rasa hak mereka akan diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim. Last kali mereka dikhianati dan ditipu oleh sosok tubuh orang yang bernama Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, Anwar ni kalau tak penipu bukan dia. Dan saya kata benda ni adalah realistik, kecuali lah kalau dia laksanakan tiga-tiga benda tu, saya minta maaf lah besok kan. Tapi dia tak laksanakan lagi, kita cabar dia untuk dia buka suara. Okey saudara. Bila saya sebut je ni kan, mereka pakat duk serang peribadi saya, kesian. Tak boleh nak bagi hujah Hujah tak ada, hujah tak ada, serang peribadi ya, biasa. Level pemikiran orang Pakatan Harapan. Okey, saudara semua. Di awal live saya tadi, ada orang Pakatan Harapan masuk dalam live saya, dia bagi tahu apa? Alah, hang duk cakap lebih kat sini. 68% rakyat Malaysia berpuas hati Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. 54% rakyat Malaysia berpuas hati dengan kerajaan hari ini. Ini menunjukkan penanda aras rakyat percaya kepada kerajaan. Tapi mereka tak bagi tahu habis, ada lagi tu. 43% rakyat Malaysia yakin terhadap ekonomi negara. 43% yakin ni. Apa kena pergi buat live cerita. 75% rakyat Malaysia menolak kepada Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan dan mengharapkan Perikatan Nasional menjadi pembangkang. 66% rakyat Malaysia setuju dengan pembentukan kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kena cerita bagi habis lah. Dan ini menunjukkan bahawa majoriti rakyat Malaysia mengangkat Anwar sebagai pilihan rakyat. Habis ni semua room mereka daripada petang tadi. Rakyat Malaysia setuju dengan Anwar. Mereka setuju Anwar menjadi pemimpin mereka. Anwar adalah Perdana Menteri pilihan rakyat. Tuan-tuan, masalah mereka tahu apa? Masalah mereka sama, mereka tak baca. Mereka tak baca. Laporan ini dikeluarkan oleh Merdeka Square. Soalan saya nak tanya kepada mereka, berapa responden dia? Dia buat kajian. Saya nak tanya responden dia, berapa responden dia? Yang dia dapat angka-angka tadi semua kan. Dia tanya kepada berapa orang? Dia tanya kepada berapa orang? Responden dia berapa? Responden dia berapa? Boleh jawab tak? Mana dia orang Pakatan Harapan yang kata terbaik tadi kan? Responden dia berapa? Soalan tak banyak, kita tanya. Satu soalan tu hakikatnya bro. Dan you bagi tahu saya lah, berapa responden dia? Responden yang menjawab soalan ini adalah 1,200 orang.
Yang jawab soalan yang dibuat oleh kerajaan, adakah kamu berpuas hati dengan Anwar? Adakah kamu berpuas hati dengan kerajaan sekarang ni? Apakah keyakinan kamu terhadap ekonomi negara? 1,200 orang. Dan kajian ini tidak diwar-warkan. Siapa pun tak tahu kalau kata war-warkan. Saya nak bagi tahu dekat orang dalam TikTok saya ni. Kat FB saya, tiap-tiap malam dekat FB saya tengok 20,000. Dekat dalam TikTok saya tiap-tiap malam yang duk tengok dekat 40,000. Dekat sini duk ada 60,000 orang duk tengok live saya tiap-tiap malam. Baik suruh saya buat poll. Nak saya buat nak tengok berapa ramai hak setuju dengan Anwar Ibrahim. Takat 1,200 orang. Geng-geng hampa saja pakai duit isi. Lepas tu hampa duk pergi keluar dalam surat khabar. Rakyat setuju. Kan? Bacalah sampai habis. Responden ni adalah 1,200 orang. Rakyat Malaysia ada 32.9 juta rakyat Malaysia. Kalau kita tengok based on media listening. Ni kita ambil ni tuan-tuan media listening tool. Ni siapa media punya geng ni dapat tahu apa benda media listening ni. Media listening ni bahasa Melayu dia mendengar kepada media. Apa makna mendengar kepada media ni? Dia tuan-tuan kena buat sentiment analysis. And analisa sentimen. Dan juga analisa kepada reaksi masyarakat. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, berdasarkan media listening, tuan-tuan boleh pergilah dekat mana-mana hotel berita. Berita harian ke, Malaysia Kini ke, Sinar Harian ke, apa nama ni, yang mainstream media lah semua. Tuan-tuan boleh pergi tengok. Tuan-tuan boleh pergi tengok, tuan-tuan boleh buka dan membaca komen-komen rakyat. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, laporan-laporan daripada kerajaan, berita bila menteri daripada kerajaan saja dan mereka mengulas tentang sesuatu perkara. 80% rakyat menunjukkan reaksi negatif terhadap kerajaan dan menteri hari ini. Dan 80% rakyat memberi komen-komen yang negatif kepada kerajaan hari ini. Boleh tengoklah engagement berapa. Kalau kata dia like sampai 1,000 like, engagement dia 10,000 tak lari. Kalau dalam berita yang ada 1,000 like, 60% daripada berita tersebut, 60% daripada like, 60% daripada orang kata apa ni, komen-komen di media sosial menunjukkan mereka benci kepada kerajaan. Macam mana kita nak kata 70% sokong kerajaan? Macam mana kita nak kata? Jadi tuan-tuan, selain daripada kita boleh buat media listening tu, boleh tengok sendiri. Ni dia, kan mereka kan ada JCOM kan. Dalam tu mereka ada lah, JCOM ni dia boleh kaji lah benda tu. Dia adalah tool tu dipanggil sebagai Map Water. Map Water ni boleh tengok lah berapa reaksi dia, berapa masyarakat yang setuju dengan kerajaan, berapa tak setuju. 80% tak setuju, saya bukan nak bohong. Saya boleh tunjuklah macam mana kaedah cara buat dan sebagainya. Kita boleh tengok sendiri. Tuan-tuan pergi kat berita. Tuan-tuan pergi kat siaran berita. Sebagai contohnya, tuan-tuan pergi dekat menu Rahmah. Komen yang pertama, rakyat mengatakan menu ini telah lama diadakan. Ini adalah menu yang mana tukar nama saja. Daripada nasi bajet tukar pada Rahmah. Itu adalah nilai ataupun sikap negatif semasa warganet memberi reaksi kepada kerajaan. Alah, menu Rahmah ni ada dekat certain tempat ya. Bukan ada dekat semua tempat pun. Dekat tempat saya tak ada pun. Adakah orang nak kena pergi beli menu ni sampai 15 kilo, 30 kilo? Itu adalah reaksi negatif masyarakat. Saya nak tanya pada tuan-tuan, apabila menteri cakap tentang menu Rahmah, berapa ramai rakyat sokong dia, berapa ramai rakyat tak sokong dia? Fikirlah sendirilah, fikirlah dekat ruangan itu, maka kita akan tahu bahawa 80% rakyat Malaysia menolak kepada kerajaan hari ini. Dan 80% rakyat Malaysia menunjukkan sikap negatif dan tidak berpuas hati dengan kerajaan hari ini. Kita tengok dekat media listening pun kita dah tahu dah. Okey tuan-tuan. Macam mana anda mentafsirkan bahawa yang sokong tu PN ataupun tak?
Kita kena tengok daripada kecenderungan. Sebab tu dia kena belajar, tuan-tuan. Nak kena belajar media psychological warfare. Macam mana kita nak tahu orang yang memberi pandangan tersebut adalah neutral ataupun dia adalah orang yang berparti dan sebagainya. Yang pertamanya kita cek dia punya profil. Kalau profil dia tak ada bendera parti, dia duduk dengan keluarga dia, kehidupan dia macam biasa, dia tak ada share video-video kepartisan dan sebagainya, itu boleh dijadikan satu sebab yang mengatakan dia telah pun memberi reaksi secara neutral. Yang keduanya, kita boleh tahu, kita baca komen orang lama, dia boleh tahu sentimen politik dengan sentimen masyarakat, dia boleh tahu. Orang politik ni dia akan tulis di situ Kerajaan Pakatan Harapan gagal menu rahmah ni adalah satu benda yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Kita boleh baca, ini tak tahu dah, ini sentimen orang politik. Tapi kalau kita pergi baca dekat ruangan-ruangan hari ini, kita boleh tengok. Khususnya di Facebook lah, sebab Facebook ni paling ramai rakyat Malaysia guna. Nombor 2-nya rakyat Malaysia gunakan TikTok. Yang ketiga YouTube. Lepas tu baru Twitter. Twitter hanya 15,000 rakyat Malaysia je guna Twitter, bukan ramai pun. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada saudara semua, pergi buatlah listening, pergi tengok sendiri. Kita boleh baca, kita boleh tapis sama ada reaksi dia tu adalah reaksinya neutral ataupun reaksinya dia orang politik dan sebagainya. Sebab kita belajar dalam bidang-bidang tu. Kalau mereka tak belajar ni, tak tahu nak kata lah kan. Cakap ni apa, bawa masa ya. Okey tuan KWSP ramai orang nak dengar ni. Okey tuan orang ni 12 ribu, ingatkan 2 juta. No. 1,200 je yang tengok. Ni poll tersebut. Saya nak tengok soalan saya. Patut buah nama menu Rafizi. Okey tuan-tuan, sebelum saya pergi pada topik KWSP ni, saya teringat satu benda. Semalam ni adalah saya ada masuk satu live ni. Saya tak mau sebut nama lah kan. Saya ada masuk satu live ni. Saya sebenarnya nak tergelak tuan. Saya nak cerita lah. Ada seorang orang bersatu pergi masuk dengan mereka ni lah. Mereka kata hampa orang bersatu, hampa takkan memahami apa yang kami bincang sekarang ni. Sekarang ni dia ada naratif baru. Bila saya cerita tentang sentiment analysis, saya kena cerita benda ni. Sebab saya ada analisa mereka punya sikap ni. Mereka akan create satu kelompok ni. Okey, macam bersatu, mereka dah attack dah. Mereka dah attack ke bahagian rasuah dan sebagainya ni. Macam PAS, mereka tak berjaya attack sebab Anwar minta maaf pasal judi. Pasal perkauman pun mereka tak berjaya attack sebab tidak ada sentimen perkauman di situ. So, mereka nak pecah undi Melayu. Dia panggil sebagai, kalau mereka boleh pecah undi Melayu ni, mereka nak dapatkan sokongan. Mereka ni banyak daripada amanah lah. Sebab nak menjadikan mereka relevan. Sebab sekarang ni, UMNO duduk dalam Pakatan Harapan. Mereka akan pergi, orang kata pergi sekali. So, apa yang naratif mereka mainkan? Mereka kata hanya bekas orang PAS sahaja yang memahami PAS. Dahsyat. Saya pun dengar lah tuan-tuan. Saya pun dengar dan saya minta lah siapa yang duk tengok live saya ni, tolong berfikiran macam mana orang di sini fikir. Macam mana saya fikir tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata saya ni keluar daripada PAS sebab saya nak perubahan. Kita mesti suruh PAS ni diharamkan, ditutup, kena tukar untuk guru Haji Hadi apa semua ni. Kena bawa satu naratif hashtag haram PAS. Baiklah. Jadi nak tutup. Jadi mereka yang lebih faham PAS dan sebagainya. So keluar daripada PAS kerana nak penghijrahan. Nak satu benda yang baru. So adalah mereka main cerita lagi dah kawan-kawan mereka. Aku mula ni percaya PAS tapi sampai PIDU 14 ni aku tengok ada macam-macam lah. Mereka akan create macam-macam story lah. Ada seorang lagi akan main cerita. Dia kata mula-mula PAS nak duduk dengan Muafakat Nasional. Lepas tu bila PAS pecah dengan Muafakat Nasional, duduk dengan bersatu, nampak sangat lah PAS ni tidak boleh dipercayai dan sebagainya. Saya minta saudara semua fikir macam saya fikir.
Bila kita sebut tentang perubahan, kita sebut tentang kita nak apa nama, nak pi ke tempat yang lebih baik. Kan? Bila kita sebut kita nak perubahan, kita nak pi ke tempat yang lebih baik. Sudah tentu kita akan jadi lebih baik daripada tu. Sekiranya orang tu duduk dalam PAS, pakai serban, pakai jubah, pakai baju Melayu, dia pakai lebay. Tiba-tiba dia keluar daripada PAS, dia pakai baju dengan necktie. Lebay pun tak pakai dah. Kan? Rambut dia remote yang naik pun. Kan? Dia keluar dari PAS lah, dia pakai slot jean. Kan? Jadi dekat sini kita tak nampak bahawa dia melakukan sesuatu perubahan daripada buruk ke baik. Kalau daripada sudut psikologi, apa yang kita nampak? Dia ada masalah daripada menyesuaikan diri dia dalam keadaan itu. Jadi dia tidak boleh sesuai dengan keadaan itu, maka dia beralih keluar supaya dia boleh membebaskan diri dia. Benda ni berlaku dalam kajian budak-budak sekolah agama. Bila mereka duduk sekolah agama ni, mereka pakai jubah apa semua kan. Tapi bila mereka keluar sekolah agama, dan mereka pakai, mereka pergi dia lah, mereka jadi macam-macam. Jadi antara salah faktor yang dikatakan adalah kerana mereka ni tidak boleh menyesuaikan diri mereka dalam keadaan tu. Dia bukan berubah ke arah yang lebih baik sebab dia tak boleh sesuai. Sebab PAS ni, dia sebab tu saya tak masuk PAS. Sebab saya daripada awal saya tahu lah, sebab saya mesti kena pergi bersatu. Tapi mereka ni daripada PAS, sebab apa mereka keluar? Kalau mereka keluar, mereka mesti pergi tempat yang lebih baik. Macam mana mereka boleh pergi ke Amanah, mereka boleh pergi sokong dengan DAP. Contoh saya nak bagi tahu pada saudara. PAS mendukung kepada, dia punya aspirasi dia adalah untuk menegakkan Islam. Nak buat itu, nak buat ini, adalah banyak. Mungkin orang PAS lagi, mereka boleh cerita lah. Nak buat macam-macam lah PAS nak buat. Tapi tiba-tiba dia pergi lompat, dia lawan. Dia tak mau judi, dia tak mau dia tak mau hudud, dia sokong dengan DAP. Macam mana kita nak katakan bahawa dia berubah daripada satu titik yang buruk kepada satu titik yang baik? Dekat sini daripada yang pertama kita katakan dia ada konflik identiti kat situ. Dia tidak dapat menyesuaikan diri dia dalam keadaan itu. Yang keduanya adalah mungkin ini saya kata mungkin lah. Mungkin dia tak faham matlamat penubuhan parti dia. Dia tak faham visi dengan misi parti dia. Dia tak faham objektif parti dia. Benda ni berlaku dalam UMNO pun berlaku. Apabila orang dalam UMNO, dia nak memperjuangkan tentang multiracial sebagai contoh. Orang UMNO kritik dia. Bila orang UMNO kritik dia, itu yang dia lari keluar pergi masuk dalam PKR dan sebagainya. Bila dia masuk dalam PKR, bila kita pergi tanya kat dia sebab apa keluar, dia bagi tahu lah. Dia kata tak boleh lah nak perjuang ni semua. Kata hang tak faham objektif parti. Parti kita memang ditubuhkan, bukan sekarang lah, dulu lah saya kata, memang UMNO ditubuhkan untuk jaga orang Melayu. Hang baca perlembagaan UMNO, dia tak terima bangsa lain pun masuk dalam UMNO tu. Memang nak jaga, tapi bila hang cerita luar pada konteks tu, orang tendang hang keluar lah. Jadi bila kita nak melihat kepada mereka ini yang cuba menceritakan bahawa anda tinggal PAS ni sebab anda rasa bahawa PAS ni telah rosak, #haramkan PAS dan sebagainya, kita kena tengok sendiri. Seorang itu bila dia kata dia nak berubah, mestilah dia berubah daripada satu keburukan kepada kebaikan. Dia mesti nyatakan. Saya dah tunggu lama duk dengar. Mula-mula 15 minit saya dengar. Lepas tu 30 minit. Lepas tu kawan tu masuk main tanya. Dia kata ham kan tahu apa, ham kan orang PAS pun. Lepas tu saya tunggu pagi-pagi lah. Sebab saya nak dengar apakah keburukan parti PAS ni. Dan dia kena sedarai lah apa keburukan dia. Tok Guru Hadi Awang ni buat apa? Okey, dia buat ni. Benda ni tak boleh. Ni salah, ni salah, ni salah. Sedaraikan kesalahan dia. Tapi mereka tak sedaraikan walaupun satu pun kesalahan yang mereka kata mereka adalah ahli PAS. Dia tak sedaraikan satu kesalahan pun. Jadi lepas tu saya dengar lah. Saya dengar dia kata kita nak pergi berubah ke satu tempat yang lebih baik. Bila dia tak sedaraikan apakah kesilapan, apakah kesalahan yang dibuat oleh parti lama dia, dan dia macam mana dia nak ajak orang untuk berubah ke satu tempat yang lebih baik. Macam mana? Macam hadir. Macam mana dia nak abangkan orang tak buat lagi buat penerangan tak boleh.
Jadi apa nama, macam mana kita nak cerita kat orang bahawa kita mesti berubah daripada satu keburukan kepada satu kebaikan? Macam mana kita nak cerita, kita nak abang kat orang ni? Sebagai contoh lah, saya bagi tahu. Parti A ni buruk. Sebab apa parti A ni buruk? Sebab dia tidak, bila dia, contoh kita ambil pemimpin dia adalah seorang yang suka kepada zina. Jadi kita ajak rakan kita, weh, kita tak boleh duduk dalam parti A ni. Sebab presiden ataupun pemimpin parti A ni, dia suka zina. Kita kena tinggal parti ni dan kita kena pergi ke parti ni. Parti ni, presiden dia adalah seorang yang warak. Seorang yang akidah dia terjaga. Seorang yang berkata-kata benar. Nampaklah. Nampak di antara buruk pergi kepada baik. Tapi kalau buruk tak cerita, baik pun tak cerita, berubah kot mana? Orang reverse kereta pun, dia reverse keluar kereta, kita nampak pergerakan dia reverse tu. Maknanya dia berubah daripada titik A kat dalam kotak parking tu, dia keluar. Dia reverse keluar. Jadi kita nak tahu ceritalah. Dekat mana yang kata keburukan PAS ni, yang kena keluar tinggal. Jadi kebaikan. Nak pergi ke kebaikan. Dan cerita pula, DAP ni lagi bagus 4 kali ganda pada PAS. PKR ni lebih bagus 4 kali ganda pada PAS. Wanita PKR ni, mana ada hak rambut-rambut oren pun tak ada. Semua pakai purdah semua. Baru nampak perubahan daripada keburukan kepada kebaikan. Sebagai contohnya, wanita dalam PAS ni free hair. Sebagai contoh, ni bukan nak bagi tahu kata hina apa nak. Rambut color, subang, buat sini, buat semua, bubuh subang, buat semua kan. Lepas tu orang tu meninggalkan parti tu kerana dia rasa tak sesuai, dia tak selesa. Dia tak boleh tengok aurat dibuka. Dia pindah pergi ikut parti PKR. Parti PKR semua pakai purdah, tutup muka, pakai baju labuh. Baru nampak daripada keburukan kepada kebaikan. Macam mana kita nak menceritakan bahawa daripada keburukan kepada kebaikan? Ni. Berhati-hati beranda semua. Jadi persanan saya untuk tanya. Banyak akan bertanya. Tanya, apa keburukannya? Dan tanya tu pastikan bahawa tanya tu ada list. Apakah keburukan Tok Guru Hadiawang? Tanya. Okey, Tok Guru buat ni, Tok Guru buat ni. Apakah keburukan parti PAS? Pastikan ada list. Dia jangan keburukan duk cerita, dia macam buat satu novel apa semua kan. Kita boleh baca buku kan, Sang Kancil berlumba dengan kura-kura. Sang Kancil berlumba dengan kura-kura. Dan mula-mula Sang Kancil, dia mendahului. Dia dah nak menang. Tapi dia tidur. Bila dia tidur, maka kura-kura pun potong dia menang. Yang tu dia lain. Kita tak mau penceritaan. Kita nak tahu point by point. Kita tanya solid. Tanya. Why? Dia kalau kita dalam research ni, basic of research ni, dia ada 4H, 4W1H. When, why, where, what. Bila, di mana, kenapa, bagaimana. How, bagaimana. Satu lagi apa? Ambil bicara ya. Dia ada 4 perkara tu. Asas dia lah. Asas tu kita nak tanya tu, dia ada 4W1H tu. Abang cari 4W1H tu datang bah. Saya pun dah lupa dah. 4W1H. Who silap. Who, what, when. Lepas tu apa benda? Carilah 4W1H. Tu peringkat pertama. Make sure dia pergi kepada peringkat tu, tanya kepada soalan tu. 4W1H tu. Yang keduanya adalah apa? Yang keduanya adalah dia panggil sebagai knowledge management process. Pengurusan kepada pengetahuan. Bila kita tanya tu, kita kena tahu macam mana kita nak terima informasi. Informasi ni, dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi informasi yang benar, dia boleh jadi informasi yang tak benar. Bagaimana kita nak kelaskan? Macam mana kita nak kelaskan? Nak kelasnya adalah melalui sumber. Sebab tu dalam proses pengetahuan, dia melalui sumber. Sumber yang pertama adalah sumber yang itulah ada rujukan dia itulah.
surat khabar, kenyataan orang tu sendiri, video orang tu. Ini sumber pertama. Sumber yang kedua ni kita tak dapat nak memastikan. Dia boleh jadi hearsay. Kita boleh dengar orang dengar dan sebagainya. Ana melalui perkara ini. Kita tak boleh ya. Tuhan melalui, kami tak lalui. Tak boleh kata itu. Saya sendiri lalui. Kawan tu kata, you berapa lama dalam PAS? 4 tahun. Saya 8 tahun dalam PAS. Jadi dia jadi belaga. Jadi sumber. Sumber tak mana sumber. Bila dapat sumber tu baru kita boleh bincang. And dah tahu cara nak tanya soalan. Yang keduanya adalah sumber. Tanya. And maka ceritakan. And apakah keburukan itu nak pindah pergi kebaikan? Ini naratif baru. Berhati-hati. Rakan yang tengok pada live saya pada malam ni. Berhati-hati ini adalah naratif baru. And untuk memutar belikkan fakta yang sebenar. Jadi kalau kita mendengar sahaja maka bahayalah kita. And saya lama juga tu duduk dengar tu kan. Tapi tak apa. Okey, selamat semua. Ada. Kerajaan akan umum peluang jana pendapatan selain daripada pengeluaran KWSP. Rafizi Ramli. Jadi saya rasa Rafizi ni tak perlulah banyak formula lagi ya. Lagi banyak formula lagi rakyat pening. Dia formula bagi selesai satu-satu lah tuan-tuan. Kita ni nak pakai formula sebagai contohnya gradient apa dah? Dia panggil apa? MC equal to A square apa? Y equal to MC plus apa dah? Apa gradient apa? Y equal to MC apa? Lupa dah kan? Jadi tuan-tuan dia formula ni satu-satu lah. Janganlah banyak sangat formula. Ni formula KWSP pula kan. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada Rafizi, sebelum ni formula ayam dengan telur tak selesai lagi. Formula ayam dengan telur ni tak selesai lagi. Sebelum ni dia kata supply and demand lekuk jalan, dan bila rakyat tak beli, maka supply tu akan bertambah, demand berkurang, harga akan turun. Lah ni ramai orang tak makan ayam, siapa harga ayam tak turun? Jadi formula ni pun tak selesai lagi, dia nak pergi pula formula baru. Ni dengan harga sayur meningkat, buat formula ni pula, sayur ni pula. Jadi dia boleh pula duk cerita, dia kata kita ada formula baru. Tak payah keluar KWSP, saudara-saudara semua, rakyat-rakyat semua yang ada di hadapan saya, percayalah anda bahawa Rafizi Ramli mempunyai formula. Anda tidak perlu risau tentang pengeluaran KWSP. Kerana apa? Kerana Rafizi akan berjaya dengan formulanya bagi mencipta peluang untuk menjana pendapatan. Saya nak tanyalah saudara semua, berapa ramai di antara kita yang percaya dengan kata-kata Rafizi ini? Sila tekan 1. Kalau anda tak percaya, sila tekan 2. Rafizi kata, dia kata menyediakan peluang jana pendapatan. Siapa yang percaya Rafizi cakap ni? Ramai juga orang tak percaya. Ramai juga tak percaya lah sama Rafizi. Saya pun tak tahu lah, ramai tak percaya. Saya nak buat macam mana? Dia sudah jadi menteri, saya nak buat macam mana? Tapi ramai orang tak percaya sama dia. Jadi tuan-tuan, lagi 2 minggu bajet akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Saya tulis dalam kenyataan akhbar saya hari ini, manakah bayangan bajet? Ahmad Maslan cakap baru ni bahawa dia minta rakyat Malaysia untuk memberi pandangan berkaitan dengan bajet yang akan disediakan oleh kerajaan. Dekat mana kita nak letakkan pandangan kita? Mana ni? Bayang bajet pun tak ada. Nak bentang 2 minggu, nak terus lulus, suruh rakyat terima macam tu saja. Sistem demokrasi dan semak imbang di dalam negara kita ni terus hapus. Apa saja tindakan yang diambil oleh kerajaan, rakyat tak perlu tahu. Jadi kalau anda sediakan bajet, tunjuk bayangan bajet, maka barulah rakyat boleh tengok apa yang anda nak buat. Tapi sekarang ni rahsia, tiba-tiba 2 minggu lagi baru nak umum. Jadi kita risau masa pembentangan bajet tidak boleh mencelah. Masa bentang mini bajet hari itu pun Anwar lari. Persidangan dalam jadual parlimen akan habis pada pukul 5 petang. Pukul 12 tengah hari, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri lari keluar Dewan.
Saudara semua, untuk rekod, saudara semua boleh pergi tengok. Lari keluar dewan dan sebagainya. Jadi kita takut nanti tak boleh tanya soalan pula. Lagi 2 minggu lagi. Jadi buatlah bayangan. Supaya ahli parlimen daripada pihak pembangkang, rakyat semua dapat memberi pandangan mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah rakyat ingin mengeluarkan wang simpanan mereka sebab mereka tak yakin dengan kerajaan sekarang ni. Sebab mereka tak yakin, bukan kata rakyat, pelabur pun tak yakin. Anwar kerja duk pergi mana? Anwar tak pergi negara lain untuk cari pelabur. Dia kata dia ada Anwar Ibrahim ni, dia ada member baik. Di Arab, di Turki, di Saudi, di Mesir, Anwar ada rekan yang sangat ramai di sana. Tapi apa yang rakyat tengok, Anwar Ibrahim 60 hari dia Perdana Menteri, kerja duk ulang alik Indonesia, Brunei, Thailand. Indonesia, Brunei, Singapura, Thai. Indonesia, Brunei, Singapura, Thai. Tak pergi mana kan? Itu kata seluruh dunia telefon. Hello, brother. Macam you sudah jadi Perdana Menteri ya? 188 majoriti yang bagus ya. You sekarang ni hebat jadi Perdana. Hari itu kata satu dunia telefon. Satu dunia telefon. Australia telefon, itu telefon, ini telefon. Tapi sekarang itu juga terbang. Indonesia, Brunei, Singapura, Thai. Lain tempat tak boleh pergi. Okey, tuan-tuan. Jadi rakyat tak yakin, pelabur pun tak yakin. Sebab dulu kerajaan janji lain kepada rakyat. Tetapi bila mereka menjadi kerajaan sekarang ini, mereka tidak melunaskan janji mereka kepada rakyat. Sebagai contohnya berkaitan dengan OPR. Dulu mereka kata Tengku Zafrul menteri yang bodoh, menteri yang bangang dan sebagainya. Macam mana tak boleh kawal OPR. Tapi bila mereka jadi menteri, bila wartawan, rakyat tanya kepada mereka berkaitan dengan OPR, apa dia jawab? You tanyalah Bank Negara. Itu bidang kuasa Bank Negara. Kena tanya Bank Negara. Dulu cakap, menteri ekonomi, menteri itu ada kuasa tapi bodoh, tak erti nak kawal dan sebagainya. Jadi sebab itulah rakyat di Malaysia ini memohon supaya dibenarkan pengeluaran KWSP ini untuk membantu mereka. Tadi petang saya berdebat dengan ada seorang lah yang claim, Ketua Cyber Trooper Perikatan Nasional. Saya ni tuan-tuan, bos saya ahli Parlimen Tasik Gelugor. Selain daripada ahli Parlimen Tasik Gelugor, dia adalah Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Kan? Jadi bila dia kata dia Cyber Trooper, ni adalah unit media lah, lebih kurang unit media, mestilah di bawah penerangan. Dan penerangan Perikatan Nasional adalah di bawah Azmin. Dia yang penerangan Perikatan Nasional. Tadi saya boleh berhadapan dengan dia. Dia cakap apa? Saya bekas Cyber Trooper Perikatan Nasional. Saya tanya dia, siapa bayar hang? Siapa bayar hang? Tak ada siapa-siapa bayar saya. Soalan kedua saya tanya kepada dia, siapa lantik hang? Tak ada siapa-siapa lantik saya. Saya melantik diri saya sendiri. Yang ni memang lawak tuan. Yang ni memang lawak tuan. Yang ni memang lawak. Saya melantik diri saya sendiri menjadi Ketua Cyber Trooper Perikatan Nasional. Lepas tu saya tanya kat dia pula soalan, anak buah siapa dia? Hang Ketua Cyber Trooper mesti ada anak buah. Siapa anak buah? Saya tak ada anak buah. Saya seorang je Ketua Perikatan Nasional punya Cyber Trooper. Tak mahu sebutlah nama tuan-tuan. Hampa pergi tengok video tu, hampa gelak ke apa. Jadi tuan-tuan, dia duk kata lah. Kalau tuan-tuan tengoklah live petang tadi apa semua, dia kata lah. Saya kata kat dia, dulu kerajaan janji. Dulu Pakatan Harapan desak kerajaan suruh awak keluar KWSP dan sebagainya. Lepas tu mereka kata mereka akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengeluaran KWSP dan sebagainya. Tapi bila rakyat hari ini tanya kepada mereka, maka mereka tak boleh nak jawab. Mereka kejam dengan rakyat. Mereka tidak mahu melunaskan janji mereka kepada rakyat. Rakyat tertipu dan dibohongi oleh mereka. Konon-kononnya, kalau mereka menang, mereka akan bagi pengeluaran KWSP dan sebagainya. Lepas tu mereka duk jawab dengan kita, duit tak ada. Duit tak ada, Syafiq. Hang tak tahu. Saya kata kat dia, aku pernah kerja kerajaan 9 tahun. Lepas aku kerja PDRM, aku kerja dengan Kementerian Multimedia. Aku pernah kerja dengan kerajaan, cakap dengan dia, aku tak adalah bodoh sangat. Aku tahu lah juga sikit-sikit apa yang berlaku dalam kementerian. Dia kata apa kat saya?
Itu waktu hang kerja kerajaan lah, kerajaan dia lain. Cara pemerintahan dia ni. Dasar kementerian ni dia menteri ni dia seorang dia tukar hak duduk dalam tu jawatan kuasa apa SUB, SU apa semua segala ni semua orang sama. Dia tak tukar-tukar dengan duk merapu saya kata dia. Merapu. Jadi saudara semua. Depa duk ceritalah pasal angka duit tak cukup apa semua kan. Saya nak tanya. Laporan kewangan EPF tahun 2017 boleh tengok kat website. Tahun 2018 boleh tengok kat website. Tahun 2019 boleh tengok, boleh download. Tahun 2020 boleh tengok, boleh download. Tahun 2021 boleh hangpa boleh pergi download. Kita nak tanya tahun lepas punya. Duk cakap banyak dengan rakyat pasal angka duit tak ada, hangpa tak ada duit. Saya umur 32. Saya baru cek EPF saya tadi. Umur saya 32, saya punya EPF ada 30,000, saya dah buat keluar 20, tinggal lagi 12,000. Umur saya 32, simpanan saya dah 30,000 dah. Dan kat dalam EPF, tuan-tuan bayangkan umur yang 40-50, berapa? Yang gaji lebih besar lah dan sebagainya. Dia kata tak ada. Rakyat Malaysia semua tak ada duit, tak boleh buat keluar dan sebagainya dan macam-macam lah benda. Lepas tu dia kata kat saya, dia setuju. Adalah ketua saya berterupa Perikatan Nasional tu. Dia kata kat saya, dia setuju untuk bagi pengeluaran secara kita bukan bagi pada semua lah. Kita kena pilih lah untuk siapa nak bagi. Saya tanya kat dia, orang Pakatan Harapan, hampa faham tak apa makna bersasar? Faham tak sasar ni apa? Yalah, kita akan bersasar lah. Bersasar ni adalah kita bagi pada golongan yang amat memerlukan. Dan hampa pun ada di kalangan orang hampa yang memerlukan duit ini. Jadi kalau kata tak ada duit, angka apa semua ni sekarang ni, buat keluar laporan kewangan EPF tahun 2022, kami rakyat akan tengok sendiri. Sebab apa tutup? Sebab apa tak berani buat keluar? Sebab apa tak berani buat keluar? Tunjuk, kita nak tengok, kita nilai sendiri. Kalau betul EPF tak ada duit, kita bertanggungjawab sebab tu duit kita. Dalam Akta Penubuhan KWSP, duit kita serah kepada kerajaan untuk jaga. Dan apa-apa berlaku pada EPF, tanggungjawab rakyat Malaysia. Kita punya duit, kita yang bertanggungjawab. Bagi kami tengok penyata kewangan. Bagi kami tengok, buat keluar EPF, bagi kami tengok. Kami nilai sendiri. Dan umur berapa yang boleh buat keluar, umur berapa tak boleh buat keluar. Jangan tipu rakyat. Angka tak ada, kita nak cek betul tak betul pun tak boleh. Buat keluar laporan itu dulu. Jadi rakyat nak tengok dan sebagainya. Dan tuan-tuan, kita nak bagi tahu pengeluaran KWSP ni, Anwar kena faham lah. Kita menghadapi pandemik. Ni OPR nak naik. Orang ni, dia ada simpanan akaun 2. Dia dah keluarkan habis dah simpanan akaun 2 dia. Simpanan akaun 2 boleh digunakan untuk melunaskan hutang rumah. Boleh digunakan untuk menyambung pendidikan. Anak nak belajar boleh guna. Nak pergi umrah pun boleh guna akaun 2. Masalahnya akaun 2 mereka ni dah habis. Mereka tak guna akaun 1. Mereka guna akaun 2 masa PKP hari itu. Sekarang ni mereka terbeban dengan hutang rumah. Takkanlah rumah dia nak kena lelong baru KWSP nak bagi tolong. Duit dia. Bukan duit Pak Non, duit dia. Dia ada hutang, Along duk kejak dia. Nak mati masuk kubur dah. Orang nak tanam dia dah. Kerajaan kata tunggu umur 60 tahun. Anak bini dia dalam risiko. Sebab tu dia nak keluar duit tu nak bayar Along. Gunalah otak kerajaan, jangan kejam, tak ada rasa empati, tak ada rasa simpati kepada rakyat langsung. Selamba ya awak keluar kenyataan, kita tak benarkan untuk keluarkan. Itu duit rakyat. Kalau kamu tak mau benarkan rakyat keluarkan, tunjuk apa kamu boleh bagi kepada rakyat. Adakah kerajaan boleh membayar hutang rakyat? Tak boleh. Kerajaan tak mampu untuk bayar hutang rakyat. Saya bagi tahu pada saudara, orang yang akan membangkitkan isu ini dalam parlimen adalah Datuk Wan Saiful Wanjan. Dia akan membawa hujah ini dalam parlimen bagi memperjuangkan nasib rakyat Malaysia. Saya yakin Datuk Wan akan mendesak kerajaan bagi meluluskan pengeluaran KWSP ini. InsyaAllah tuan-tuan.
Okey tuan, saya rasa setakat itu saja di Facebook kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada saya sendiri tuan-tuan. Salah cakap saya minta maaf. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kepada yang share dan sebagainya.